Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah tuan-tuan, insyaAllah pada malam ini kuliah kita akan disampaikan oleh Al-Fadil Ustaz Hisham Muhammad Radi, pensyarah UiTM Matang Pauh, dengan kelulusan BA di Madinah dan Masters di USM, insyaAllah. Jadi pelajar-pelajar yang mana yang ada di ini, minta tolong sila turun untuk dengar kuliah lah. Okey, itu saja. Dan tanpa melengah masa, saya jemput Fadil Ustaz untuk menyampaikan kuliah beliau. Falyatafadhal. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin yang dirahmati Allah sekalian, terima kasih kepada Tuan Haji Wahab, Setiausaha IQ, tuan-tuan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Jalla fi'ula kerana pada malam ini kita dapat menyambung semula pengajian kita daripada kitab Tadwinus Sunnah An-Nabawiyah, Nash'atuhu wa Tatawwuruh, karangan Dr. Muhammad bin Matar Az-Zahrani. Dan buku ini hakikatnya mungkin bagi yang baru hadir pada malam ini, kitab yang kita baca untuk kuliah kita pada malam ini, perbincangannya adalah berkaitan dengan pengenalan tentang bagaimana proses pembukuan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan apa yang dilakukan oleh penulis kitab kita ini adalah dia cuba nak menghimpunkan bukti-bukti yang menunjukkan bahawasanya proses kepentingan proses pembukuan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, begitulah juga bagaimana proses tersebut bermula di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam lagi, kemudian diteruskan di zaman tabi'in, atba' tabi'in, dan sehinggalah zaman yang seterusnya kepada zaman pembukuan kitab-kitab utama dalam hadis ini, seperti mana Sahih Al-Bukhari, Sahih Muslim, sunan yang lain, Sunan Abi Dawud, Nasa'i, Ibn Majah, juga Kutubul Masanid seperti mana Musnad Al-Imam Ahmad dan beberapa yang lain. Dan insya-Allah kita akan baca berkaitan dengan pengenalan kitab-kitab tersebut, apa metodologi yang digunakan pakai oleh penulis kitab ataupun ulama yang menghimpunkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Baik. Dan kita telah pun melalui bab yang pertama, iaitu tentang
persamaan kedudukan hukum antara Al-Quran dan juga As-Sunnah. Dan dalam bab yang pertama ini, penulis kitab kita ini telah membawakan hujjah-hujjah daripada ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga perkataan para ulama di kalangan salafus salih untuk membuktikan bahawasanya Al-Quran dan juga As-Sunnah dari sudut penghujahan hujjiyah adalah sama kedudukannya. Bukanlah Al-Quran As-Sunnah itu berada di kedudukan yang kedua. Hakikatnya kedua-duanya dari sudut hujjiyah adalah sama. Kemudian bab fasal yang kedua pula, kita membincangkan tentang bagaimana ulama di kalangan Ahlus Sunnah memberi perhatian yang serius terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tindakan dan juga usaha mereka untuk nak memelihara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan saya kira kita telah baca sampailah kepada muka surat 33, betul tak? Kan? Hadis man haddatha anni bi hadithin. Betul? Sampai situ kan? Baik. Kitab tu masih ada lagi. Kita betul-betul boleh dapatkan dengan Syekh Wahab lah kalau sesiapa yang nak dapatkan kitab. Baik. Kata penulis kitab kita ini, dia kata, oleh kerana itu dahulu para sahabah radhiyallahu anhum ajma'in bersikap penuh berhati-hati ini dalam menyampaikan agama Allah kepada umat, dan sangat berhati-hati dalam meneliti kevalidan dan klarifikasi pada sesuatu yang mereka riwayatkan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So apa yang dia nak nyatakan bahawasanya di antara kesungguhan ulama salaf dalam nak menjaga dan memberi perhatian terhadap sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mereka sangat berhati-hati bila nak bercerita, nak menyampaikan sesuatu hadis daripada baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi depa sangat berhati-hati dalam ceramah ke, nak mengajak ke, setiap kali dia nak quote hadis Nabi, mereka sangat berhati-hati kerana mereka bimbang boleh jadi mereka tersilap quote perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan kesilapan itu akan membawa kepada perubahan makna dan membawa kepada maksud yang berbeza. Atas dasar itu, nanti kita akan tengok penulis kitab kita ni akan bawa beberapa contoh dalam daripada para salafus salih yang menunjukkan bahawasanya ada sampai yang dalam tempoh yang lama, setahun orang duduk mengaji dengan dia, anak murid duduk mengaji dengan seorang sahabat ni, dia tak pernah cerita pun tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ataupun kalau dia sebut sesuatu hadis, dia akan kata au kama, selepas dia sebut hadis Nabi, dia akan kata au kama qala sallallahu alaihi wasallam, ataupun seperti mana yang diriwayatkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam, ataupun sepertinya. Maknanya sangat ucapan yang sangat berhati-hati, nak mengambil kira dibimbangi akan berlakunya kesilapan dalam menakalkan perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata sehingga mereka tidak menyampaikan sesuatu kecuali setelah yakin atas kesahihan riwayat tersebut dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak menerima berita kecuali setelah mereka mengetahui kesahihan dan kesabitannya. Dan inilah hakikatnya manhaj kita sebagai umat Islam. Kita kena ada berpegang kepada prinsip ini, iaitu menyemak terlebih dahulu sesuatu pengkhabaran, sesuatu berita, apatah lagi apabila ia mengandungi penisbahan terhadap agama, khususnya terhadap baginda sallallahu alaihi wasallam. Macam baru-baru ni sibuk orang dengan masalah berita palsu banjir kan. Jadi sahabat kan, dalam Facebook, dalam Twitter, orang pihak kerajaan menekankan supaya sesiapa yang menyebarkan berita palsu dengan berkaitan banjir ni
boleh ditahan dan boleh didakwa, kan? Menteri pun kata siapa yang retweet, siapa yang share, semua tu akan boleh didakwa, kan? Sampai ke tahap tu, padahal berita banjir je, kan? Walaupun dari satu sudut berita banjir tu pun pentinglah juga. Kita pun tak mau orang duk mai cerita kata, kan, ada budak mayat, penemuan seorang mayat budak berangkat daripada selut ni, kan. Orang pun sebar apa ni, kerajaan pun tak buat apa dan sebagainya, sedangkan benda tu berlaku di tempat lain, kan. Itu boleh menimbulkan persepsi yang negatif dan sebagainya. Kalau itu implikasinya terhadap negara, terhadap kerajaan, imej kerajaan dan sebagainya, bagaimana pula implikasinya terhadap syarak apabila ia melibatkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dan ini implikasinya lebih teruk, kerana implikasinya bukan setakat di dunia, implikasinya juga di akhirat. Kerana kita dah baca hadis sebelum ni, Nabi kata apa? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Dia telah menempah tempatnya dalam neraka. Siapa yang berdusta di atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan sekarang kita dapati dalam orang mungkin bersikap berhati-hati dalam menakalkan berita banjir, tetapi dalam berita yang berkaitan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka ambil ringan benda tu, kan? Ambil ringan. Oh, sebar hadis musalsal tentang kelebihan fadilat maulid, kan? Oh, siapa yang menyambut ini dan sebagainya dengan apa? Pakat duk sebar dalam Facebook dan sebagainya. Hati-hati tentang perkara ini, sedang kerana ia melibatkan menyandarkan perkataan itu kepada baginda sallallahu alaihi wasallam, dan menisbahkan sesuatu kepada Nabi itu membawa implikasi tasyri', ada unsur syarak. Tang ni kita dah ulang banyak kali ni, tapi tak boleh kau nak faham buat ni. No, geram saya. Dia pun kata apa masalahnya? Kok lagu mana pun hadis maudhu' pun kira hadis juga. Takkanlah lagu tu, takkan tak faham-faham lagi, kerana ucapan Nabi itu ada implikasi syarak. Implikasi syarak bermaksud ucapan tersebut akan memberi kesan kepada adakah boleh buat sesuatu benda ataupun tak boleh buat sesuatu benda, adakah benda ini halal ataupun benda ini haram. Ini implikasi syarak. Kalau banjir boleh menyebabkan imej kerajaan buruk ke, kan? Boleh menimbulkan kegawatan, orang jadi panik dan sebagainya, ni pun bahaya juga. Dan ini lebih bahaya kerana kesan dia dunia dan juga di akhirat. Tetapi orang tak nampak perkara ini. Setelah berapa kali kita duk sebut, kan, tentang kepentingan untuk berhati-hati dalam soal menisbahkan sesuatu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu dia sebut di sini, dia kata para salafus salih yang terdahulu, yakni salafus salih ini merujuk kepada orang yang datang selepas daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabah, tabi'in, atba' tabi'in. Mereka ini sangat berhati-hati sehingga mereka tak sampaikan sesuatu kecuali setelah yakin kesahihan riwayat tersebut daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan main sebut saja Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, kan? Sekian. Share lah, kerana siapa yang share ini akan mendapat habuan sekian. Ini masalah. Baik. Di bawah ini contoh daripada pernyataan dan sikap mereka dalam hal ini. Yang pertama, dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, "Laula anni akhsha an ukhti'a la haddathtukum bi asya' sami'tuha min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam atau qalaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa dhaka anni sami'tuhu sallallahu alaihi wasallam yaqul man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas sahabi al-jalil, khadimu Rasulillah. Anas adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga adalah khadam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Kalau bukan kerana saya khawatir melakukan kesalahan, nescaya saya akan menceritakan kepada kalian segala hadis yang saya telah dengar daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
atau yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya kata Anas, kalaulah dia tak bimbang melakukan kesilapan dalam menakalkan sesuatu berita kalam daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan saya ada khabar semua. Siapa Anas? Anas ni khadam Nabi. Khadam Nabi, duduk dalam rumah Nabi sepanjang masa duduk dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sudah semestinya dia dapat tengok apa Nabi buat dalam rumah, dia dapat mendengar apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam cakap, dia dapat tahu apa orang lain mai jumpa Nabi, tanya Nabi tentang benda-benda berkaitan agama. Jadi banyak maklumat dia daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi dia tak cerita semua. Pasal apa? Dia bimbang, takut sekali dia tersilap dalam menakalkan berita tersebut. Sebab itu disebutkan di sini, dia kata dia bimbang kerana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, kan, dia kata hal tersebut kerana saya telah mendengar beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa dengan sengaja berbohong atas namaku, maka hendaklah dia menempah tempat duduknya daripada api neraka. Tara tu pun sahabat membuktikan kesungguhan mereka untuk nak memelihara sunnah Nabi dengan cara berhati-hati menakalkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, daripada Ibn Sirin. Ibn Sirin nama dia Muhammad bin Sirin, iaitu seorang tabi'in yang masyhur, alim, ahli ibadat, orang yang saleh, dan dia banyak meriwayatkan hadis daripada Abu Hurairah dan juga Ibn Abbas. Dia berguru dengan dua orang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, dan beliau ini memang sangat terkenal lah, kan, seorang yang dirujuk dalam fatwa pada zaman dia, kan. Antaranya beliau diwasiatkan oleh Abu Hurairah, tak silap saya lah, untuk kalau bila Abu Hurairah mati, Ibn Sirin inilah yang akan memandikan jenazah dia, kerana dialah antara orang yang meriwayatkan cara mandi yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi seorang ulama yang masyhur pada zaman tersebut, dan dia berkata Anas meriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat sedikit, dan apabila dia menceritakan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia mengungkapkan dengan kata atau sebagaimana yang Nabi sallallahu alaihi wasallam katakan. Maknanya bila dia sebut hadis Nabi, dia akan kata au kama qala sallallahu alaihi wasallam, ataupun seperti mana yang diucapkan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, daripada Asy-Sya'bi dan juga Ibn Sirin, inna ibn Mas'ud kana idza haddatha an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil ayyami tarabbada wajhuhu wa qala hakadha aw nahwahu hakadha aw nahwahu. Dia kata sesungguhnya dulu Ibn Mas'ud apabila menceritakan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada suatu hari, maka wajahnya akan berubah seraya mengucapkan dengan berkata demikianlah maksud Nabi, atau kira-kira seperti itu, demikianlah maksud Nabi, atau kira-kira seperti itu. Maknanya di sisi mereka ini, bila nak sebut kata ini hadis Nabi, dia sampai berubah muka dia, pasal benda ni berat bagi dia. Nak sebut ni, nak nisbah pada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini bukan benda yang mudah. Tapi tidak sama dengan kita pada hari ini, kan. Begitu mudah menyandarkan sesuatu, dan lagi teruk sandarkan pula, dah lah tipu hadis tu palsu, kemudian sandarkan kepada hadis ini riwayat Bukhari, hadis ini riwayat Muslim. Ini ada juga orang yang buat kerja penipu macam ni, kan. Ada juga orang yang susun sanad hadis tersebut dengan perawi-perawi yang dusta, perawi-perawi yang dia main susun saja, kan. Dia susun seolah-olah perawi-perawi itu adalah, kalau kita semak balik, kita dapati semua perawi-perawi ini adalah orang yang thiqah, yang boleh dipercayai. Tengok sanad dia macam cantik aja, tapi hakikatnya itu semua disusun semata-mata untuk mengaburi mata kita. Sebab itu ahlul hadis, mereka bukan
mereka ni bukan setakat semak perawi ni status dia saja. Mereka akan semak kawan ni pernah tak mengaji dengan kawan ni, bertemu tak dengan kawan ni, kan? Kawan ni mati bila, kawan ni lahir bila, supaya walaupun susun nampak gaya macam cantik, tapi bila semak balik, kawan ni mati dulu, kawan ni lahir kemudian, kok mana mereka ni mai jumpa. Nampak tak tuan-tuan? Jadi sebab itulah mereka sangat teliti dalam hal ini. Jadi sebab itu bila orang duk kata mendakwa dengan sesuatu dakwaan yang ni rambut Nabi dan ini ada sanad direct kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita kata sanad ni siapa-siapa pun boleh letak. Siapa-siapa boleh letak. Saya boleh tulis satu, kemudian saya kata ini saya ada sanad daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Saya buatlah kertas sanad saya tu. Kan? Tuan-tuan, dulu saya pernah pergi ke Muzium Kesenian, bukan Muzium Kesenian Islam, Yayasan Restu tu tulis Quran Indonesia ni kan. Saya pergi di situ, kemudian depa ada macam ruang pameran depa. Ruang pameran tu ada Quran hak lama-lama ni dia tunjuk. Nampak dari zahir ni nampak kira Quran ni ini zaman lama-lama dulu ni lah. Lepas tu saya memang percaya dah. Lepas tu bila selak Yellow Pages. Tuan-tuan tahu apa? Yellow Pages hak buku hak dan nombor telefon banyak-banyak tu. Orang boleh reka hak bahagian atas ni, bagi nampak kertas-kertas tu macam buruk, tulisan-tulisan lama dan sebagainya, sedangkan itu semua adalah palsu semata-mata. Jadi orang boleh reka. Sebab tu orang yang duk kata rambut Nabi dan sebagainya, tak apa, okey, rambut Nabi. Pertama, mai kita nak tengok sanad tersebut. Kemudian yang kedua, mai kita test DNA rambut tersebut. Zaman lah boleh cek, kan? Cek tengok rambut tu rambut lelaki kan rambut perempuan, boleh tahu, kan? Zaman lah kita juga boleh tahu rambut ni usia ada berapa lama. Kalau takat 10-20 tahun muhung lah hang ni. Tu pun ada orang percaya, ambil duk cium-cium dan sebagainya. Kita kata nanti sabar dulu. Benda tu belum tentu pasti. Tetapi berdasarkan kenyataan ulama-ulama hadis pada zaman ini, antaranya ulama hadis muhaddis di Iraq, Syekh Mahir, dia kata tak ada satu pun asar peninggalan Nabi SAW ini yang sahih penisbahan dia kepada Nabi SAW. Jadi benda-benda macam ni kita bukanlah semudah-mudah untuk mendakwa. Kita mesti semak terlebih dahulu sejauh mana kesahihannya terhadap Nabi SAW. Baik. Seterusnya daripada yang 4, daripada Sya'bi rahimahullah, dia berkata, jalastu Ibn Umar sanatan falam asma'hu yadhkuru hadithan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata, saya telah duduk dalam majlis bersama majlis ilmu bersama-sama dengan Ibnu Umar selama setahun, namun saya tidak pernah mendengarnya menyebut satu hadis pun daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maknanya hati-hati itu, jaga-jaga dalam bab ni. Walaupun Abdullah bin Umar seorang sahabat Nabi di kalangan muksirin yang banyak riwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi mai dalam bab ni dia sangat berhati-hati. Bukan tak ada, sebab tu banyak riwayat yang diriwayat daripada Abdullah bin Umar. Tapi Sya'bi nak kata dia duduk dengan Abdullah bin Umar ni setahun. Dalam tempoh setahun tu dia tak pernah dengar Abdullah bin Umar cerita tentang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kelima, Abdul Rahman bin Abi Layla, dia berkata, saya telah mendapatkan 120 sahabat Nabi dari kalangan Al-Ansar. Dia pernah jumpa dengan 120 sahabat Nabi di kalangan Ansar. Tidak satu pun di antara mereka yang meriwayatkan hadis melainkan dia berikinan bahawa cukuplah saudaranya sahaja yang meriwayatkannya. Maknanya dia pun ada hadis yang sama, sahabat lain pun ada hadis yang sama. Dia kata biarlah kawan tu lah yang riwayatkan, bukan dia yang riwayatkan, menunjukkan dia sangat berhati-hati dalam hal ini. Kemudian masalah yang kedua, dan tidaklah seseorang meminta fatwa tentang sesuatu kepada salah seorang daripada mereka
melainkan dia berkeinginan bahawa cukuplah saudaranya sahaja yang memberikan fatwa. Maksudnya kalau orang minta tanya pandangan dan sebagainya, padan kalau Ibn Mas'ud saja jawab, padan jawapan Ibn Mas'ud sudah cukup. Dalam sebuah riwayat, salah satu di antara mereka pernah ditanya tentang sesuatu masalah, maka dia mengalihkan kepada sahabat yang lain, dan begitulah seterusnya hingga kembali sampai ke sahabat yang pertama. Contoh sahabat duduk ramai-ramai ni, orang tanya sahabat ni, dia kata, tanyalah kawan tu. Kawan tu berkata, tanyalah kawan tu. Lah kali pusing mai dekat hak pertama tadi. Menunjukkan mereka yang pertama sangat berhati-hati dalam meriwayatkan hadis, dan yang kedua berhati-hati dalam fatwa. Bab fatwa adalah satu bab yang berat, kerana pandangan yang diberikan tersebut akan dipegang oleh orang yang tidak ada kemampuan untuk mengkaji dan menilai. Jadi ia satu benda yang besar dan satu benda yang berat. Sebab itu diceritakan bagaimana Imam Malik bila diziarahi pun orang mai daripada jauh dengar cerita tentang kehebatan Imam Malik. Bila mai jumpa Imam Malik, tanya beberapa masalah, Imam Malik jawab banyak dengan jawapan Allahu a'lam. Sampai orang tanya, takkanlah guni, takkanlah ini kata Imam Malik hak kononnya hebat sangat tu kan. Tapi kita hari ini masya-Allah tabarakallah kan, apa nama, sentiasa jawab, oh ini tak apa boleh, yang ni tak boleh, ni rasa-rasa okey kot. Kan, kita dah ramai followers kan dalam apa nama Facebook, Twitter kan. Kita duk rasa ikut kuliah 2-3 kali ni, duk tengok kat YouTube, rasa-rasa macam boleh kemas dah ni kan. Baca sikit 2-3 buku, kita kata yang ni boleh, hak ni tak boleh. Ini masalah tuan-tuan. Baik. Yang keenam, daripada As-Sa'ib bin Yazid, dia berkata, kharajtu ma'a Sa'd ila Makkah fama sami'tuhu yuhaddithu hadithan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta raja'na ila al-Madinah. Dia kata, saya telah pergi, yakni bermusafir bersama-sama dengan Sa'd ke Makkah. Sa'd di sini wallahu alam boleh jadi Sa'd bin Abi Waqqas. Dia kata, maka saya tidak mendengarnya menyampaikan satu hadis pun daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai kami pulang ke Madinah. Mana sempoh perjalanan tersebut dia tak cerita pun satu hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sedangkan dia adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketujuh, daripada Abdul Rahman bin Abi Layla rahimahullah, dia berkata, qulna li Zaid bin Arqam hadithna an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, qala kabirna wa nasina wal hadithu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam syadid. Dia kata, kami telah berkata kepada Zaid bin Arqam, ceritakanlah kepada kami hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun dia menjawab, saya telah pun tua dan sudah pun lupa, sementara meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah satu perkara yang berat. Maknanya bila orang terus dia cerita pasal hadis Nabi, dia kata, saya ni dah tua dah kan. Biasa orang tua ni seringkali dikaitkan dengan lupa, walaupun orang muda pun lah ni pun banyak lupa juga kan. Cari kunci kereta sampai marah ke bini, rupanya duk ada dalam poket kan. Tapi sampai ke tahap itu pun mereka masih lagi berhati-hati dalam hal ini, tak mau meriwayatkan hadis kerana mereka merasakan ia adalah sesuatu yang sangat berat. Baik. Kemudian yang kedua adalah tentang inayah bisunnah, yakni perhatian terhadap sunnah yang suci pada zaman tabi'in dan juga generasi selepasnya. Okey. Dia kata, pada penghujung era sahabat dan awal pada masa tabi'in, fajar fitnah, bid'ah dan hawa nafsu mulai muncul. Maknanya zaman sahabat, habis hujung era zaman sahabat, awal tabi'in, pada masa tu fitnah sudah pun mula muncul. Ialah bila umat Islam mula berkembang kan, maka adanya di sana di kalangan mungkin asalnya beragama Kristian, mungkin beragama mereka ini Yahudi. Bila mereka memeluk Islam, ada di kalangan mereka yang tak benar-benar mempelajari ajaran Islam itu dengan sebenar-benarnya. Lalu ada percampuran antara Kristian, ada juga daripada Yahudi, yang mana akhirnya mencemarkan agama ini dan banyak menimbulkan fitnah.
pada waktu itulah timbulnya ajaran yang baru, orang yang menimbulkan keraguan-keraguan dalam soal akidah, fitnah qadar misalnya, kan. Begitulah juga fitnah khawarij dan juga bid'ah dan sebagainya, kan. Seperti mana berlaku di tempat kita ni sendiri kan, di tanah Melayu ni, kita ada orang yang asalnya Hindu kemudian memeluk agama Islam, tetapi dalam pengamalan agama Islam itu kehinduan itu, Hindu itu masih lagi memberi kesan terhadap amalan ajaran Islam itu sendiri, kan ada beberapa kepercayaan dan amalan istiadat, melenggang perut ke dan sebagainya, itu asalnya datang daripada orang Hindu, kan, penganut agama Hindu yang mempengaruhi orang Islam, yang mana mereka tetap mengamalkannya walaupun mereka masih sudah pun memeluk agama Islam. Baik. Hal ini kerana musuh-musuh Islam dari kalangan Yahudi, Nasrani, Majusi dan juga disebut di sini Sabiun, yakni Sabiun di sini Sabi'ah. Sabi'ah ni merujuk kepada satu ajaran kumpulan yang mendakwa bahawasanya mereka ini pegang ajaran asal daripada Adam AS lagi. Jadi puak ni kata dia puak ada kitab khas mai daripada Nabi Adam lagi. Dan mereka mendakwa Nabi mereka yang utama adalah Nabi Yahya, dan dia adalah pegang prinsip-prinsip agama ni yang seolah-olah mirip juga dengan ajaran Islam. Nak kata mereka ni adalah lebih-lebih kurang dengan Kristian dan juga Yahudi ni juga adalah juga kaitannya. Jadi golongan-golongan ini dan juga para filosof, yakni ahli falsafah, telah memojokkan agama, yakni mencemarkan, memasukkan unsur-unsur yang bukan daripada agama yang disampaikan para sahabat kepada seluruh umat ini. Sebagaimana mereka juga telah merasakan sempitnya jalan disebabkan kemenangan-kemenangan besar yang telah direalisasikan Islam dan penyebaran cepat ajaran Islam di penjuru dunia. Namun ketika pemusuhan militer, yakni ketenteraan, tidak memberikan manfaat untuk menghancurkan perkembangan Islam, maka mereka bermaksud untuk membuat makar, yakni tipu daya, perancangan jahat dan tipu daya terhadap Islam dan penganutnya. Mereka mulai menghembuskan fitnah, keraguan dan syubhah di antara kaum muslimin, dan khususnya kepada muallaf yang baru mengenal Islam. Jadi bila mereka tengok guna kaedah perang ni, ternyata mereka tak boleh berjaya. Mujahidin, tentera Islam mereka lebih kuat. Lalu mereka nampak satu cara yang lain, iaitu memerangi Islam dengan cara mencemarkan ajaran Islam itu sendiri. Ghazwul fikri, perang cara ideologi ni, menyerapkan teori-teori falsafah dalam akidah Islam, sehingga prinsip akidah Islam yang berteraskan Al-Quran dan juga As-Sunnah di atas kefahaman para salafus salih itu diubah suai kepada teori falsafah, sehinggalah akhirnya akidah yang berteraskan teori falsafah tersebut menjadi akidah rasmi dalam ajaran Islam itu. Mereka mendakwa ia adalah akidah yang rasmi, seperti mana Asy'ariyah dan juga Maturidiyah, yang mana asalnya bermula daripada teori falsafah. Kemungkinan ada jasanya Abul Hasan Al-Asy'ari dalam bab untuk nak berhadapan dengan golongan Mu'tazilah, tetapi ancaman Mu'tazilah pada zaman sekarang dah tak ada, maka sepatutnya kembali kepada akidah yang asal yang dibawa oleh Nabi SAW. Tapi dia main dengan teori falsafah tersebut dalam perbincangan akidah. Sebab itu dia bawa teori-teori, ada unsur-unsur daripada falsafah Plato, kan, idea-idea ini tujuannya adalah untuk asalnya untuk nak berhadapan dengan golongan Mu'tazilah yang menggunakan akal, tapi akhirnya dia mencemarkan ajaran Islam, sehingga orang Islam pada hari ini belajar akidah pun masih tak faham akidah. Buktinya adalah walaupun duk mengaji kitab akidah, hafal sifat-sifat 20 tu dengan pelbagai teorinya, ternyata perkara-perkara yang mensyirikkan Allah Azza wa Jal masih lagi dilakukan. Maknanya
cara pembelajaran akidah itu tidak membawa kepada kefahaman akidah yang betul dan praktis akidah yang betul. Baik. Awal fitnah tersebut adalah bermula dengan pecahnya pintu yang diriwayatkan oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu dalam riwayat Imam Muslim dalam kitabnya As-Sahih. Tatkala Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab bertanya kepadanya tentang fitnah yang digambarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bergelombang seperti ombak laut, maka Hudzaifah berkata, tidak ada hubungannya fitnah denganmu wahai Amirul Mukminin. Sesungguhnya antara fitnah itu dengan dirimu ada sebuah pintu yang tertutup. Umar bertanya lagi, apakah pintu tersebut nanti akan dibuka atau dihancurkan? Hudzaifah menjawab, ia tidak dibuka tetapi pecah hancur. Umar berkata, berarti pintu itu tidak bisa menutup kembali. Pada hadis ini Hudzaifah menjelaskan bahawa Umar mengetahui bahawa dialah pintu itu, sebagaimana dia faham bahawa malam ini lebih dekat daripada besok. Ini hadis dalam Sahih Muslim ini, Hudzaifah menggambarkan tentang fitnah yang bakal berlaku. Dan pintu fitnah yang dinyatakan oleh Hudzaifah tersebut merujuk kepada Umar bin Al-Khattab. Sebab itu nanti kita akan tengok macam mana Umar zaman dia sangat tegas. Lepas pada itu, tuan baca lepas pada itu, mungkin saya ringkaskan. Tuan baca lepas pada itu macam mana dia sebut tentang di zaman Umar, perenggan yang lepas pada itu, Umar radhiyallahu anhu dia sangat menjaga pintu-pintu fitnah ni daripada dibuka ataupun disebarkan fitnah syubhah dalam masalah akidah khususnya. Pada zaman Umar timbul ada dua orang individu ni, nama dia Sabigh bin Usail dan juga sahib Danial. Dua orang ni termasuk di antara individu yang cuba nak menimbulkan syubhah akidah di kalangan umat Islam pada zaman tersebut, nak sebarkan ajaran sesat lah. Apa Umar buat? Umar tangkap dua orang ni, hukum dia, rotan dia ni kan, dan minta supaya orang ramai boikot dua-dua orang ni. Sebab tu dia sebutkan di sini, Umar pernah panggil mereka mai di Madinah, menahan mereka serta memukul kedua-duanya hingga mereka bertaubat, dan keduanya mengumumkan taubat mereka berdua. Setelah itu mereka dikembalikan ke keluarganya dengan catatan melarang umat Islam berbicara dan duduk bersama mereka selama sebulan lamanya. Sehingga periwayat kisah ini berkata, saya telah melihat Sabigh berjalan di Basrah seperti unta yang layu, tidak ada seorang pun yang berani mendekatinya. Itulah kehendak Amirul Mukminin. Jadi pada zaman tu, zaman Umar, siapa yang buat main idea-idea yang pelik, ajaran-ajaran yang bercanggah dengan Al-Quran dan juga As-Sunnah, buat main syubhah-syubhah yang boleh menjejaskan akidah Islam, mereka berdua ni akan ditahan, ditangkap, hukum, kemudian diboikot selama sebulan. Tak ada siapa boleh cakap dengan dia. Sehingga kan bila keluar arahan daripada Umar, dikatakan di Basrah tu bila dia jalan, tak ada siapa pun tegur dia. Dia jalan seorang-seorang dia. Jadi ini antara juga keperluan untuk peranan pemerintah Islam untuk memastikan menjaga salah satu daripada prinsip agama, iaitu salah satu maqasid syariah ialah hifzuddin, memelihara agama. Jadi kena jaga benda ni. Bagus kalau orang cadang nak buat akta khas untuk penyebaran hadis palsu kan. Kita boleh dakwa orang begini kan, orang yang menisbahkan ajaran-ajaran yang sesat kepada Islam, maka orang seperti ini wajar ditahan dan juga dipenjarakan, supaya kita nak bendung fitnah mereka ini daripada tersebar. Cuma mungkin pada zaman Umar tangkap tu, penjarakan, habis senyap dulu tu lah. Zaman kita ni tangkap sagi hak asasi manusia main kacau macam ni kan, sagi buku-buku dia lagi tersebar kan, orang kita haram buku dia, dia boleh jual melalui online kan, boleh download dan sebagainya. Jadi zaman sekarang zaman fitnah, dan cara nak membendung tu memang sangat-sangat susah kan? Sangat-sangat susah zaman lah ni. Khususnya anak-anak muda kita ni boleh melayari mana-mana saja laman web, di hujung jari apa maklumat, segala ajaran daripada sebaik-baik ajaran sehinggalah sejahat-jahat dan seburuk-buruk pemikiran mereka boleh dapat. Sebab itu hari ini cabarannya sangat berat.
Sat nampak macam nak okey, lepas tu tiba Sat nak pergi ikut Syiah pula. Sat lagi Sat nak jadi liberal, Sat dia nak jadi lugu tu. Oh, kita pun sampai nak pening kan. Sampai nak pening sebab sumber pembacaan tu sangat luas dan dia boleh dengar di mana-mana sahaja. Sebab itu penting pada hari ini kita ajak anak-anak kita, generasi muda khususnya, mereka kena ada satu penyaring, penapis, filter, nak tapis segala berita-berita ni, segala maklumat yang ada dalam, khususnya dalam media elektronik ni. Ini satu benda yang sangat sukar dan sangat susah lah kan. Kita nak sekat, nak halang memang boleh, tapi sampai bila kan? Mereka ada ruang di tempat lain pula kan. Jadi itu cabaran yang sangat besar lah pada zaman ini. Namun seperti mana disebutkan oleh Hudzaifah tersebut, pintu fitnah itu adalah Umar, merujuk kepada Umar. Maka selepas daripada kematian Umar dibunuh oleh seorang majus, lelaki majusi, dia tikam Umar radhiyallahu anhu. Maka bermula start daripada itulah fitnah itu berkembang dengan lebih dahsyat lah, sehingga di zaman Uthman fitnah Khawarij, mai zaman Ali fitnah Khawarij juga, kemudian munculnya Syiah pada zaman tersebut. Pelbagailah ajaran-ajaran yang bercanggah dengan Al-Quran dan juga Sunnah ini muncul pada zaman selepas daripada itu. Baik. Demikianlah seharusnya seorang pemimpin menjaga umat dan juga agama dan akidah mereka dari tangan-tangan pelaku bid'ah serta penyembah hawa nafsu. Dan begitulah seharusnya pemimpin muslim yang baik dan terpercaya bersikap dalam membentengi agama, akidah dan akhlak umat. Semoga Allah merahmati Umar sang syahid mihrab dan menempatkannya pada keluasan syurganya serta mengumpulkan kita bersamanya pada hari kiamat disebabkan kecintaan kita kepadanya. Baru-baru ni tak silap saya dalam hujung tahun lepas, tahun 2014, kerajaan Arab Saudi ada tangkap satu orang tokoh yang di mana dia ni memang dah lama dah kan, duk menyebarkan ajaran Syiah di Arab Saudi, dan kerajaan dah lama bagi ruang, bagi peluang berlembut dengan dia kan, cuba guna kaedah diskusi, bincang dan sebagainya. Ternyata dia masih lagi kekal dengan Syiah tersebut dan secara terang-terangan mengeji sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tulis tulisan yang mencela Aisyah dan sebagainya. Maka akhirnya dia ditangkap dan dihukum pancung. Maka amanlah fitnah daripada dia. Tapi dia berusaha, ramai lagi yang akan muncul lepas daripada itu. Ini antara musibah pada zaman kita pada hari ini. Baik. Kemudian bergabunglah makar Yahudi, yakni perancangan jahat Yahudi dengan persekongkolan Majusi, Salibi, yakni Kristian, iaitu melalui tangan Ibnu Saba yang selanjutnya menjadi asas daripada seluruh fitnah dalam Islam. Kemudian fitnah muncul beruntun, maknanya berlanjutan, sehingga melahirkan bid'ah Qadariyah, Jahmiyah, Rafidah, Mu'tazilah dan lain-lain. Jadi ketika tersebarnya fitnah-fitnah bid'ah dan hawa nafsu ini, generasi setelah sahabat yang mulia dari kalangan tabi'in, tabi'in dan orang setelah mereka, generasi terbaik, mulai mengambil cara dan medan lain dalam menjaga dan memberi perhatian terhadap sunnah sesuai kesempatan dan sarana yang mereka miliki di zaman tersebut. Medan-medan tersebut dapat digambarkan dalam hal berikut. Yang pertama, semangat yang tinggi dalam menghafal hadis. So bila dah timbul fitnah, apa mereka buat? Pertama, mereka hafal hadis Nabi SAW. Pastikan ketulinan nak menjaga tu hafal. Itu yang pertama. Dan inilah hakikatnya yang sebenar-benarnya penuntut ilmu ni, dia kena bermula dengan hafalan. Ya, memang zaman lah ni mudah kan. Orang tak panggil muhaddis tetapi muhaddis kan? Sebab dia kena bergantung dengan komputer dah. Kalau tak ada komputer dah, habis dah. Segala hafalan dia ada dalam tu. Hadis yang ribu-ribu kitab banyak-banyak tu ada dalam komputer. Jadi kalau orang tanya, nanti selalu nak kena tengok, selalu type tanya Google dulu kan. Zaman dulu tak, semua dalam hafalannya. Dan zaman sekarang pun masih ada orang yang ulama yang masih mengekalkan tradisi ini.
Sebab itu kalau tuan-tuan pergi di Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, tuan-tuan tengok Tok Syekh yang mengajar di sana. Adakah nak bawa kitab dulu ni? Tak ada. Tok Syekh ni dia tak bawa kitab. Dia mai duduk begitu. Masa saya mengaji dulu macam tu, bersyarah masuk kelas tak bawa apa pun. Duduk. Sekejap lagi dia syarah. Cerita semua benda ni. Semuanya daripada hafalannya. Daripada hafalan. Dan apa yang kita kagum adalah hafalan itu melibatkan beribu-ribu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis, perawi. Hadis tu satu hal, perawi pula satu hal. Syekh apa nama, Abdul Muhsin Abbad, kalau tuan-tuan pergi di Masjidil Nabawi sekarang ni, masih ada lagi kelas pengajian dia. Dia contohnya haddatsana Abdullah qala haddatsana Sufyan qala haddatsana Abdullah ni adalah sekian. Nama dia sekian. Dia ni lahir pada sekian, mati sekian. Dia ni mengaji dengan siapa? Sekian. Sekali mai kat Sufyan. Oh, Sufyan inilah Sufyan ibn Uyainah. Dia lahir pada tahun sekian, dia mati pada tahun sekian. Dia ni mengaji dengan siapa? Anak murid dia siapa? Sekali mai kat kau ni, satu-satu tu dia boleh syarah tanpa dia buka sebarang buku ataupun kitab, semuanya dalam hafalan dia. Sebab dia tak ada duk pegang handphone macam kita ni. Masa tempoh dia mengaji tu kan, bukan duk main-main ponteng kelas dan sebagainya. Mengaji sungguh-sungguh kan, mengapai sungguh-sungguh kan. Kita hari ni mungkin disebabkan oleh banyaknya kemudahan yang ada, buku, pen, tulis, kemudian boleh rakam. Ni boleh rakam, kemudian buat live streaming pula. Orang duduk di mana-mana pun boleh mengaji kan. Boleh dengar, pergi duduk dalam bawah TV, sambil duduk minum yang Melo TV, buka ni live streaming, ustaz pun buka kan. Dua-dua duduk tengok. Jadi kita duk rasa benda tu, ilmu ni sangat mudah capaiannya. Maka kita pun tak ambil berat. Lalu kita pun biar lah, Allah hadis ni tak apa, kita boleh cari nak cari hadis apa abang tengok gitu. Jadi ini antara masalah. Jadi ulama dulu mereka sangat mementingkan hafalan. Sangat mementingkan hafalan. Jadi masa saya mengaji dulu, khususnya budak Pakistan, saya tengok Pakistan, India, Allah, hafal sungguh-sungguh. Kalau buku ni, kalau Tok Syekh kata rujuk untuk periksa nanti, semua daripada buku ni. Daripada awal muka surat yang pertama sampai muka surat yang lah, dia akan hafal habis. Dia hafal sebiji, hafal tuan-tuan. Lepas tu duduk dalam masjid, duduk merayun gitu. Kadang kita tengok budak tahfiz je hafal Quran macam tu kan. Yang ni dia hafal buku. Saya dah masuk sekolah menengah, Ma'had Thanawi di sana. Antara subjek yang kita mengaji tu subjek bahasa Inggeris. Dan saya lah yang paling cerdik sekali kat situ kan, bahasa Inggeris. Dia pun hafal karangan bahasa Inggeris tu kan. Macam lah kita yang duduk sekolah agama lah ni pun kan, di sekolah SMKA ni kebanyakannya belajar bahasa Arab tu, dalam insya tulis karangan tu, dia pun hafal karangan tu dalam beberapa versi, supaya sekali bila keluar soalan walaupun tak ada kena mengena, tapi dia boleh kona bagi jadi satu versi karangan. Dia pun di sana hafal gitu, orang Arab hafal karangan. The Battle of Uhud, hafal gitu kan. Itu cara mereka lah kan. Dan mereka sangat mementingkan soal hafalan. Kemudian yang kedua, verifikasi sanad. Maknanya menyemak sanad dan pakai kaedah sanad. Yang ni kalau orang ramai cerita Nabi SAW bersabda, dia akan tanya, siapa yang ambil ni daripada siapa? Siapa orang yang lepas pada tu? Siapa yang main lepas pada tu? Dia akan tanya. Kemudian yang ketiga, menganalisa kredibiliti periwayat dan penyampai berita yang selanjutnya melahirkan satu keistimewaan ilmu tentang kredibiliti perawi, iaitu ilmu rijal, yang menjadikan keistimewaan umat Islam dari umat yang lain kan. Kalau tuan-tuan ada kesempatan pergi ke perpustakaan yang besar macam UIA ke apa dan sebagainya, tuan-tuan pergi ke bahagian ilmu rijal, tuan-tuan tengok kitab macam Tahdzibul Kamal, Tahdzibut Tahdzib, Taqribut Tahdzib. Ini semua kitab dia daripada awal sampai habis semua nama orang saja. Nama orang, dia ni lahir bila, mati bila, dia mengaji dengan siapa, dia pernah pergi mengaji di mana, di Kufah ke, di Basrah ke, di Hijaz ke. Semua benda tu ada direkodkan supaya kita boleh semak nanti.
Betul tak orang ni boleh dipercayai, kan? Ada tak orang mentadilkan dia ataupun mentajrihkan dia, mana mengkritik dia ataupun memberi satu pernyataan yang baik tentang dia. Baik. Di kodifikasi as-sunnah, maknanya merekod pembukuan as-sunnah yang dimulai dengan lembaran-lembaran dan juz-juz kecil, kemudian berkembang kepada karya tulis yang berisi bab-bab perbahasan dan tertata secara urut, maknanya ada satu bab-bab yang khusus disusun dengan baik disusun berdasarkan bab-bab perbahasan seperti Al-Kutubus Sittah dan Al-Muwatta' dan lain-lain, ataupun berdasarkan masanid seperti Musnad Imam Ahmad dan lain-lain, serta bidang-bidang lainnya yang akan diperincikan pada tempatnya dalam perbahasan ini insya-Allah. Jadi lepas pada ni kita akan tengok pula contoh-contoh perkataan ulama salaf dalam ketelitian dan berhati-hati, sikap berhati-hati mereka dalam menilai periwayat orang yang meriwayatkan hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi saya kira kuliah kita insya-Allah setakat itu dulu pada malam ini, kerana saya ada urusan sikit lepas pada ni, dan pada kuliah yang akan datang kita akan tengok beberapa riwayat yang membuktikan bagaimana para sahabat Nabi, para salafus salih, mereka sangat berhati-hati dan menyemak terlebih dahulu siapa yang mai cerita dekat mereka ini hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Wallahu a'lam. Ada apa-apa soalan ke? Terang tentang siapa? Syiah Rafidhi, Tafdili. Wallahu a'lam. Setakat pembacaan saya lah, Syiah Tafdili ni merujuk kepada mereka yang cenderung menyatakan bahawasanya yang lebih afdal dan lebih utama untuk menjadi khalifah selepas baginda sallallahu alaihi wasallam adalah Ali. Pun begitu, mereka menerima Abu Bakar itu sebagai khalifah, tetapi mereka berpandangan sepatutnya Ali itu lebih afdal, dia lebih utama, tanpa ghulu. Mereka menghulu terhadap Ali dan juga ghulu dalam sampai ke tahap mentakfir, mengkufurkan sahabat Nabi SAW yang lain. Tapi mereka melihat sepatutnya, sewajarnya Ali itu menjadi khalifah. Sebab itu diberi gelaran Syiah Tafdili. Wallah a'lam. Ya, tetapi mereka menganggap Ali itu lebih utama sepatutnya. Itu ya. Ya, kerana mereka tak ada satu metodologi macam ahlu sunnah dalam hal ini. Boleh riwayat daripada macam-macam, hatta dengan haiwan. Dalam kitab Al-Kafi itu ada. Jadi bagi mereka, dia tak ada satu asas penilaian dalam hal ini. Apa saja khabar berita yang boleh direka, mai lagu mana pun dia pun buat. Maknanya asasnya adalah penipuan. Sebab Syiah, prinsip asasnya agama mereka di atas dasar penipuan. Sebab itu depa tak ada satu metodologi menyemak riwayat dan sebagainya, terima semua sekali. Wallahu a'lam. Baik, kalau tak ada apa-apa soalan, saya tangguh dulu kuliah kita pada malam ni. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Qulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta